dan latihan oleh pemerintah. ComfortDelGro akan mengurangkan sewa teksi antara $45 hingga $86 bagi bulan Jun. Dua gelandangan berkongsi pengalaman sambut Syawal di tengah-tengah COVID-19. Bersama berita untuk perinciannya 8 malam ini. To all my Muslim brothers and sisters, Selamat Hari Raya Aidilfitri. Happy Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. A very happy Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Semoga Syawal tahun ini memberikan kita semangat untuk terus bergembira. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Wishing all our Muslim friends Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Semoga kita dapat ceria-ceria selalu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Senyumlah selalu. Happy-happy. Kita raya bersatu. Maaf zahir dan batin ya. Berita jam 8 malam. Singapura semak semula kriteria untuk benarkan pesakit COVID-19 keluar daripada hospital. Bila fasa kedua pembukaan semula dapat dilaksanakan, mungkin diketahui pada pertengahan Jun. Para pekerja dan pelajar Melayu diseru rebut 100,000 peluang pekerjaan dan latihan yang akan ditawarkan pemerintah. Salam sejahtera. Jawatan kuasa bertindak berbilang Kementerian MTF telah menyemak semula kriteria bagi pesakit COVID-19 dibenarkan pulang dari hospital. Berkuat kuasa secara serta-merta, para pesakit dibenarkan pulang selepas beransur pulih secara klinikal menjelang hari ke-21 selepas dijangkiti COVID-19. Pendekatan berjaga-jaga ini lebih ketat berbanding cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO agar para pesakit diasingkan selama 10 hari dan 3 hari tambahan pesakit itu tidak menghadapi sebarang gejala sebelum mereka dibenarkan pulang. With immediate effect, all COVID-19 patients who are assessed to be clinically well by day 21 of onset of illness can be discharged without the need for further PCR tests. As an added precaution, they will be required to remain at home or dormitories for a further 7 days to rest and recover. After day 28, these recovered individuals can return to work. This revised approach will allow recovered patients who are well and no longer infectious to return to the community in a timely manner. Dalam pada itu, pemerintah akan menentukan menjelang pertengahan bulan depan sama ada Singapura boleh memasuki fasa kedua langkah melonggarkan sekatan-sekatan pemutus rantaian COVID-19. Fasa kedua itu akan hanya dilaksanakan jika kadar jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat kekal rendah dan stabil buat 2 minggu pertama pada bulan Jun. Ini bermakna fasa kedua yang membolehkan lebih banyak aktiviti dan perniagaan disambung semula boleh bermula sebelum penghujung bulan depan. Memberikan perincian lanjut, Menteri Pembangunan Negara Lawrence Wong berkata, Singapura boleh menjangkakan hampir seluruh ekonomi negara dibuka semula dalam fasa kedua. Would include, for example, retail shops and consumer services. It would include dining in at F&B outlets, but subject to a cap of up to 5 people. It would include the opening of sports facilities and more public venues, including stadiums and swimming pools. It would include allowing social interactions and family visits, again subject to this group size capped at 5 people.
Tiada sebarang kes jangkitan baru COVID-19 melibatkan rakyat atau penduduk tetap Singapura dalam kalangan 373 kes baru yang dilaporkan hari ini. Kali terakhir tiada kes jangkitan baru dalam kalangan rakyat Singapura atau penduduk tetap adalah pada 23 Februari lalu. Kementerian Kesihatan MOH menyatakan semua kes baru itu adalah para pekerja asing yang tinggal di dormitori. Lebih banyak perincian mengenai kes-kes baru itu akan diberikan malam ini nanti. Secara keseluruhan, jumlah jangkitan COVID-19 di negara ini sebanyak 33,249. Bagaimanapun sehingga semalam lebih 17,200 pesakitnya sudah sembuh. Para pekerja dan pelajar Melayu yang akan memasuki pasaran pekerjaan harus merebut peluang keemasan daripada hampir 100,000 peluang pekerjaan dan latihan yang akan ditawarkan pemerintah. Demikian pandangan penolong Setiausaha Agung NTUC Zainal Sapari dan pengarah eksekutif Mendaki Sense Muhammad Faiz Slamat. Wartawan Nurul Hasanah Agus membawakan perinciannya. Sejak Singapura dibadai COVID-19 yang menjejas teruk ekonomi tempatan dan global, Mendaki Sense menyaksikan banyak majikan kurang mengambil pekerja baru dan mungkin juga tidak mengambil para graduan baru. Menurutnya, mereka yang masih bekerja juga bimbang akan hilang kerja. Lantaran itu, pengarah eksekutifnya Encik Muhammad Faiz Slamat gembira dengan pengumuman belanjawan pemerintah untuk mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan dan latihan. Kita dapat melihatlah pekerjaan yang ada di luar tu sudah makin berkurangan. Jadi ini sangat bagus. Dari segi SG United Traineeship itu sebenarnya 21,000 untuk para siswaza yang baru lulus atau akhiri pengajian mereka. Selain itu, 40,000 pekerjaan akan ditawarkan dalam sektor awam dan swasta serta lebih 30,000 peluang peningkatan kemahiran dengan allowance $1,200 sebulan. Kita tahu ramai pekerja Melayu Islam berada di sektor perkhidmatan pelanggang dan sektor-sektor ini mungkin terjejas dengan langkah-langkah circuit breaker. Bagi pekerja-pekerja ini amatlah penting mereka mempunyai minda terbuka untuk mencuba pekerjaan baru. Ini termasuklah pekerjaan dalam sektor-sektor kesihatan, teknologi, kerja sosial dan e-dagang yang lebih bertahan dalam lanskap pasca COVID-19. Dalam keadaan ekonomi sekarang ini, memang agak sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Masyarakat kita harus mengambil atau merebut peluang ini kerana ini satu peluang keemasan yang kita tidak boleh tinggalkan atau tidak boleh lepaskan. Encik Zainal juga menekankan bahawa pemerintah akan bekerjasama dengan pihak industri untuk memudahkan permohonan bagi peluang-peluang pekerjaan dan latihan yang ditawarkan itu. Ini cadangan beliau kepada anda yang masih kurang pasti hendak bermula dari mana. Langkah pertama yang pekerja-pekerja Melayu Islam atau pelajar yang boleh buat ialah untuk mereka berjumpa dengan career consultant. Career consultant ini terdapat di Pusat Kerjajaya yang dikendalikan oleh E2I dan WSG. Beliau juga berharap badan-badan Melayu Islam mengambil tahu hal ini demi membantu golongan tersebut. 3 madrasah tampil membantu persiapan murid-murid Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah yang akan menduduki PSLE buat pertama kalinya sejak 2016. Di luar negara, Parlimen China telah meluluskan rang Undang-Undang Keselamatan Negara bagi Hong Kong yang mencetuskan bantahan. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Kehidupan yang kita ketahui selama ini tiba-tiba berubah. Barulah kita sedari perkara yang dianggap remeh